Okey, so kita akan mula persamaan kimia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Persamaan kimia. Okey. Okey, apa yang dimaksudkan dengan persamaan kimia? Okey, persamaan kimia ni dia merujuk kepada suatu perwakilan untuk mewakili tindak balas kimia yang berlaku. Sebagai contoh, kalau kita ada pembakaran bahan api, contohnya antara metana dan juga oksigen berlaku di luar kan. Hasil dia akan hasilkan gas karbon dioksida dan juga bahan yang lain. So yang itu secara praktikalnya, tapi macam mana kita nak wakilkan sesuatu tindak balas kimia itu di atas kertas. So perwakilan itu akan dipanggil sebagai persamaan kimia. Okey So nampak semua Cikgu nak pastikan semua nampak apa yang ada telah di-share di sini. Nampak. Okey Okey, sekarang ni cikgu terang dulu, nanti cikgu akan tuliskan. Okey, bagaimana kita nak menulis persamaan kimia? Okey, kita ikut langkah-langkah yang diberikan dalam buku teks ni. Okey, dalam persamaan kimia, mula-mula sekali kita boleh tulis dahulu perwakilan ini, iaitu persamaan kimia ni yang mewakili tindak balas kimia dalam bentuk persamaan perkataan. Okey, persamaan perkataan itu dia akan mewakili bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Okey. Bahan tindak balas, dalam perkataan kita boleh tuliskan apa bahan yang bertindak balas. Contohnya di sini hidrogen. Hidrogen. Kemudian plus di sini maksudnya campur, maksudnya bertindak balas. Hidrogen bertindak balas dengan oksigen. Ini adalah bahan tindak balas. Okey, kemudian akan ada anak panah. Anak panah ni kena tulis macam ni. Menunjukkan tindak balas ini, hidrogen dan oksigen akan menghasilkan hasil tindak balas. So hasil dia adalah air. Okey. So dalam bentuk persamaan perkataan, kita tulis macam ni lah. Kita tulis macam ni. Ni dia. Persamaan kimia dalam perkataan. Tapi, dalam kimia, kita tak gunakan persamaan dalam perkataan. Sebab dia kalau melibatkan nama-nama kimia yang panjang-panjang tu, jadi semua itu akan merumitkan. Jadi para saintis, cipta maksudnya persamaan kimia yang memudahkan kita untuk mewakilkan tindak balas tersebut dalam bentuk formula kimia. Jadi sebab itulah kita kena belajar formula kimia yang mewakili simbol yang mewakili sesuatu bahan kimia tersebut. Jadi dalam kes ini, hidrogen formula kimia dia H2. Kemudian ini campur oksigen, formula kimia dia O2. Kemudian anak panah, hasil tindak balas tu apa? Di sini air. So, formula kimia untuk air adalah H2O. Itu kita tulis macam tu. Jadi terbentuklah persamaan kimia. Walau bagaimanapun, persamaan kimia tidak lengkap sebelum dia seimbang. Jadi persamaan kimia ni bukan setakat kita tulis dia punya formula kimia untuk setiap bahan dan juga hasil tindak balas, tapi kita perlu memastikan persamaan kimia itu mesti seimbang. Apa yang dimaksudkan seimbang? Iaitu bahan ni dengan hasil dia punya bilangan atom, bilangan charge mesti sama. Di sebelah kiri iaitu bahan tindak balas dan di sebelah kanan anak panah iaitu hasil tindak balas. Bilangan bilangan atom dan juga charge dia mesti sama. Jadi kalau kita tengok yang ni, yang kedua ni, kalau kita tengok sebelah kiri iaitu sebelah kiri anak panah, hidrogen atom ada berapa? Ada 2.
Keseluruhannya kita tengok keseluruhan untuk bahan tindak balas. Hidrogen atom ada 2. Hasil tindak balas hidrogen atom ada 2 juga. So seimbang lah. Kita tengok oksigen pula. Oksigen ada 2 di bahan tindak balas. Tetapi untuk hasil tindak balas, oksigen atom tu ada 1 sahaja. Ada 1. So maksudnya sebelah kiri dan sebelah kanan anak panah tu, antara bahan dengan hasil tu tak sama, tak seimbang. So bila tak seimbang, kita kena buat sesuatu supaya seimbang. So caranya macam mana? Kita kena letakkan suatu nombor iaitu perkali di hadapan setiap bahan-bahan atau hasil, ya, di hadapan dia, ya. Jadi cara dia macam mana? So okey, macam mana cara kita nak letakkan? Okey, cara dia adalah melalui try and error lah. Kita tengok dulu, ya. Okey, dalam kes ini bila kita tengok kiri dan kanan, oksigen tadi, okey di sini oksigen tadi sebelah kanan ni hasil ni ada 1. Sebelah kiri ada 2. So maksudnya kurang 1 kat sini kan, belah kanan. So apa yang boleh kita buat? Kita letak 2 di hadapan H2O ni. Kita letak 2 di hadapan H2O ni. Bila letak 2, jadi macam ni. Apa yang berlaku adalah hidrogen ni pun akan turut mengalami penambahan. 2 ni kita hanya boleh letak di bahagian hadapan setiap unsur setiap bahan. Ya, macam dalam kes ni air ni, H2O, jadi 2 tu letak di depan, dia tak boleh letak di hadapan O, dia letak di hadapan sebatian itu sendiri. Ya, dia tak boleh letak di tengah-tengah atau di belakang, tak boleh. Di depan sahaja. Ya. So 2 tu letak di depan, bila letak di depan, oksigen ni akan dapat 2, tapi menyebabkan hidrogen pun akan mengalami pertambahan. Daripada 2 sekarang ni dia jadi 4 pula bilangan atom. Tu kesan dia. So bila letak 2 sini, hidrogen jadi 4. Yang sebelah kiri tadi hidrogen ada 2, pun kena letak 2 juga supaya seimbang kiri dan kanan. Ya. So apa yang berlaku adalah kita akan dapati bila letak 2-2 di sini, maka dapatlah suatu persamaan yang seimbang. Ya, 2H2. Jadi di sini maksudnya ada 4 bilangan atom hidrogen. Sebelah kanan pun akan jadi 4 bilangan atom hidrogen. Sebelah kiri 2 oksigen dan sebelah kanan pun 2 atom oksigen. So dah seimbang. So inilah dia persamaan kimia yang seimbang. Jadi semua persamaan kimia mesti berada dalam keadaan yang seimbang. Okey, itulah dia persamaan kimia. Cara menulis persamaan kimia. Okey, ada sebarang persoalan nak tanya? Boleh faham tak yang tu? Boleh faham tak? Boleh Okey, sekarang ni kita tengok contoh contoh di sini gas nitrogen. Contoh di sini gas nitrogen. Tulis kat ni jap. Okey, so kita tengok soalan ni kejap. Okey, so daripada contoh di sini, kita ambil soalan yang pertama ni, soalan 1A. Okey, 1A.
Okey, 1A. Okey, dia tulis situ gas nitrogen. Gas nitrogen. Okey, ni persamaan perkataan dengan gas hidrogen. Okey, dia akan hasilkan amonia. Okey, buat masa ini kamu belajar ni, dia akan bagi dulu bahan tindak balas, apa hasil dia. Tapi lepas kamu dah belajar banyak topik, nanti soalan dalam SPM biasanya dia akan bagi bahan tindak balas je. Nanti produk tu kamu kena fikirkan sendiri apa produk dia, berdasarkan ilmu yang kamu dah belajar. Jadi selepas ini semua tindak balas tu kamu kena hafal lah. Kalau ini tindak balas ini, apa hasil dia? Dia ada cara dia. Semua berdasarkan pada bahan tindak balas dan kita kena tahu hasil tindak balas yang berlaku. Macam dalam sekarang ni kamu diberikan lah. Okey, so ni adalah persamaan dalam perkataan. So sekarang kamu kena tukarkan semua ni. Nitrogen, hidrogen dan amonia. Okey, sebelum tu okey, sekarang ni dia tulis gas nitrogen. Jadi kita tahu lah ini adalah gas, hidrogen pun gas, amonia pun gas. Jadi sebenarnya dalam persamaan kimia kita kena tuliskan juga dia punya keadaan fizikal bahan dan hasil tindak balas. Biasanya dia akan wakili macam ni. Kalau pepejal, ditulis P. Kalau gas, dia tulis G. Kalau larutan, dia tulis AK, aqueous. Kalau cecair, dia akan tulis CE, cecair. Dia tulisan kecil je dalam kurungan. Dia akan tulis macam ni. Yang ni mewakili keadaan fizikal sesuatu bahan dan juga hasil tindak balas. So dalam kes ini, gas nitrogen, so di hujung dia ada kecil, dia tulis dalam kurungan G. Hidrogen pun G, amonia pun G. Okey, itu sampingan lah. Okey, so kita tukarkan nitrogen ni. Sebab itu kamu kena tahu, semua kena hafal simbol-simbol formula kimia ni bagi unsur dan juga sebatian. So nitrogen gas. Kalau nitrogen saja N. Tapi kalau gas nitrogen formula dia adalah N2. Tu kena tahu Kalau unsur nitrogen dia N. Tapi kalau gas nitrogen, sebab gas nitrogen zarah-zarah dia adalah molekul nitrogen, iaitu N2. So jadi sebab tu kena tulis N2. Campur dengan bertindak balas dengan gas hidrogen. Hidrogen H. Kalau gas hidrogen adalah H2. Tu jangan tersilap. So anak panah ni maksudnya menghasilkan amonia. Okey, formula amonia ni sebatian covalent. Amonia ni kena hafal lah, ini formula amonia NH3. Okey, macam tu. Okey, jadi memang kamu kena, sebab tu kena tahu semua formula kimia bagi semua unsur dan sebatian. Itu syarat dia. Kalau tidak, tak boleh buat persamaan kimia. Okey, so ni langkah kedua kita dah dapat dah. Okey, persamaan kimia. Tapi tak lengkap lagi sebab tidak seimbang. Jadi kita tengok di sini. Macam mana nak seimbangkan dia? Memula kita pastikan dahulu kiri dan kanan dia seimbang ke tak bilangan unsur tu. Bilangan unsur sekarang ni nitrogen. N2 maksudnya ada 2 atom nitrogen. Ini H2. Okey, sebelah kanan pula ni N ada 1 je. Hidrogen ada 3 atom. Jadi maksudnya memang tak seimbang. Jadi macam mana kita nak seimbangkan? Kita letakkan perkali di hadapan sahaja. So dalam kes ini kita memang try and error. Jadi kita agak-agak, ini hidrogen ni ada 3, hidrogen ini ada 2. Macam mana nak seimbangkan? Yang ni N ada 2. So ni boleh letak 2 dulu kat sini. Kita letak 2 kat sini, so nitrogen jadi 2. Jadi 2 lah, dah seimbang lah. Tapi kesan dia bila letak 2 di sini, hidrogen di belakang dia pun akan dapat pertambahan nilai.
So dia akan jadi 6. Sebab hidrogen 3 ni ada 2. So maksudnya bilangan atom tu jadi 6. Boleh faham? Bukan 5. Hidrogen ada atom ada 3. Tapi 2 di sini dia per kali. Maksudnya dia 2 kali H3. So maksudnya hidrogen atom ni akan jadi 6. So bila letak perkali 2 di depan ni, hidrogen ni akan jadi 6 atom. So untuk seimbangkan, kita letaklah 3 di hadapan H2 ni, maka jadilah hidrogen ini 6. Maka jadilah persamaan kimia yang seimbang. Inilah dia jawapan dia. Senang saja. Okey, itu persamaan kimia. Okey, kemudian kita tengok yang B pula. Yang B ni, logam natrium campur air, hasilkan larutan aqueous, natrium hidroksida dan gas hidrogen. Okey. So yang B ni, kita tulis B. Logam natrium. Okey, logam natrium campur air. Kita terus tulis logam natrium ni A pula. Na natrium, kemudian air. Campurkan dengan air H2O. Okey, kemudian hasilkan larutan aqueous natrium hidroksida. Okey, natrium hidroksida ni adalah sebatian ion. Jadi sebatian ion ni dah belajar formula dia yang ini. Sebatian ion ni jadi sebatian ion ni NaOH ni dia daripada ion natrium dan juga ion hidroksida. So maksudnya kita buatkan silang dia punya charge 1-1. So kita dapat NaOH. Sebab tu dapat NaOH di sini. Formula untuk aqueous. Jadi oleh kerana dia aqueous larutan, sebenarnya kita kena tulis AK lah kat sini. Natrium ni pepejal P. Yang ni cecair. Ini kalau tak tulis pun tak apa. Tapi kalau tulis lagi elok lah. Keadaan fizikal. Okey, kemudian apa tadi? Gas hidrogen. So hasil dia ada gas hidrogen. Yang ni gas. Okey. So bila kita dah tuliskan persamaan kimia dalam bentuk simbol formula kimia ni, cikgu dah sebut tadi dia masih belum lengkap sebab belum seimbang. Kita pastikan dahulu keseimbangan dia. Okey, natrium ni ada 1 untuk sebelah kiri ni, sebelah kiri anak panah. Natrium pun ada 1 juga sebelah kanan anak panah. Okey, seimbang. Dan tengok hidrogen pula, hidrogen ada 2. Sebelah kanan ada 1. Ada 3. Hidrogen atom ada 3 sebelah kanan. Kita jumlahkan. So oksigen pula ada 1. Okey, so sekarang ni masalahnya tak seimbang pada hidrogen. So macam mana nak buat? Jadi kita kena fikir-fikirkan lah. Okey, macam mana kita nak seimbangkan? Cara dia kalau di sini ada 1, ni jadi 2. Sini hidrogen ada 2. So cara yang paling ni, hidrogen ni kita jadikan dia 2. Tu yang paling ni. Jadi kita letakkan 2 kat depan ni. So bila letak 2 kat depan ni, hidrogen ni dapat 2, sini 2. So kesan dia, hidrogen dah jadi 4. So masuk mudah untuk kita letak 2 pula juga kat sini. So jadi 4 lah hidrogen. Okey, macam tu cara dia. Tapi bila kita dah letak 2 di sini, dia akan memberi kesan juga kepada bilangan atom yang lain. Macam ni tadi, natrium hidroksida, bila kita letak 2, memang dapat pada H. Tapi O pun dapat 2, Na pun dapat 2. Jadi, bila ini terjadi, maka kita kena tambah lagi perkali, tengok balik. Okey, bila dah O ni dapat 2, sini kita letak 2 tadi, dan pada masa yang sama O pun dapat 2, jadi dah seimbang juga O tu. Na ni, natrium ni, letak 2 kat sini, dia tak seimbang lah dengan sini, jadi kita letaklah 2 kat sini. Jadilah 2 Na. Okey. Kemudian kita cek balik. Semua dah seimbang ke belum? Cek balik. 2 Na, ini 2 Na. Ni 4 hidrogen,
4 hidrogen, okey. 2 oksigen, 2 oksigen. So semua dah seimbang. Maka inilah dia persamaan kimia yang seimbang. Okey, ada masalah tak? Okey, jadi yang lain-lain tu kamu buatlah, cikgu dah tunjukkan panduan dia untuk kamu buat persamaan kimia yang seimbang. Okey, yang soalan yang kedua ni, ni dia dah bagi dah simbol dia. Jadi cara dia adalah sama. Jadi kamu kena buatlah soalan-soalan ni, buat dalam buku nota, buku latihan, sekali tu, buat semua ni, sebagai latihan untuk kamu. Cikgu dah tunjukkan panduan dia. Okey, so seterusnya, setelah kita mempelajari berkaitan dengan bagaimana menuliskan persamaan kimia yang seimbang, so di sini ada dia punya aktiviti eksperimen. Bagaimana kita melakukan tindak balas kimia, contohnya ni pemanasan kuprum 2 karbonat. Okey, bila kita panaskan hasil dia, tengok kena buatkan persamaan kimia yang seimbang ni. Kamu kena baca semua ni sebab ini melibatkan eksperimen. Jadi daripada eksperimen ini kita boleh tentukan hasil dia. Sebenarnya tindak balas kimia, so bila dua bahan bertindak balas, contohnya dalam kes ni serbuk kuprum 2 karbonat ni dipanaskan, bermaksud dia bertindak balas dengan oksigen gas, so dia akan hasilkan bahan, hasilkan hasil tindak balas. Jadi hasil tindak balas tu macam mana kita nak tahu? So kimia yang menentukan melalui eksperimen. So daripada eksperimen lah kita tahu apakah hasil yang diperolehi bagi sesuatu tindak balas kimia. So ini semua contoh-contoh latihan, bukan latihan, eksperimen untuk tindak balas kimia. Jadi kamu kena buatlah. Okey, sekarang ni kita nak belajar pula tentang bagaimana kita nak mentafsirkan persamaan kimia itu sendiri. Bagaimana kita mentafsirkan persamaan kimia itu sendiri. Okey, contoh diberi di sini. Okey, natrium dalam keadaan pepejal bertindak balas dengan gas klorin, Cl2, dalam keadaan gas, menghasilkan suatu pepejal ni, ditelipi tu, natrium klorida. Okey, so yang ni persamaan kimia yang seimbang. Kita tengok 2Na Cl2, 2NaC. Okey, so sekarang ni inilah persamaan kimia yang seimbang. Okey, apa yang maklumat yang kita boleh perolehi daripada persamaan kimia yang seimbang ni? Tadi kita belajar ini adalah bahan, ini adalah hasil. Okey, so dalam persamaan kimia ni kita boleh dapat dua maklumat. Yang pertama berkaitan dengan berapakah bilangan atom natrium yang bertindak balas dengan klorin, dan berapakah bilangan natrium klorida, dia punya zarah asas tu yang terhasil. Dalam kes ini kita boleh sebut bahawa yang ini di maklumat daripada persamaan tu boleh memberitahu kita bahawa dua atom natrium akan bertindak balas dengan satu molekul klorin gas, gas klorin, untuk menghasilkan 2 unit formula bagi NaCl. Ada 2 unit formula bagi natrium klorida. Jadi maksudnya persamaan kimia yang seimbang tu sangat penting untuk memberitahu kita apa sebenarnya yang berlaku dalam tindak balas itu. Jadi dia boleh memberitahu kita. Ataupun kita boleh tafsirkan 2 disu sebagai mol. Daripada sini kita boleh tahu 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol molekul gas klorin. 1 mol gas klorin dan menghasilkan 2 mol natrium klorida. Jadi daripada persamaan kimia kita boleh dapatkan 2 maklumat berikut. 2 maklumat ini. Jadi sangat penting, sebab itulah kita kena pastikan bahawa persamaan kimia tu betul dari segi simbol dan formula kimia dia, dan juga dari segi pekali dia, mesti seimbang.
Sebab itu sebenarnya yang berlaku dalam tindak balas. Okey, itu maklumat dia. Okey, kemudian persamaan kimia ni ialah yang akan kita gunakan apabila kita membuat pengiraan-pengiraan dalam eksperimen. Sebab persamaan kimia yang seimbang ni mewakili tindak balas keadaan yang sebenar. Berapa dia punya kuantiti, berapa dia punya mol yang terlibat, semua ada di dalam persamaan kimia. Dan ini pengiraan ini kita panggil dia sebagai stoikiometri. Ni bahasa istilah dia lah, stoikiometri. Iaitu cara kita membuat pengiraan menggunakan persamaan kimia yang seimbang yang boleh menyelesaikan pelbagai masalah numerikal dengan menghitung secara perkadaran bilangan mol bahan yang dikehendaki. Okey, so maksudnya macam tadi, 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol klorin gas menghasilkan 2 mol natrium klorida. So daripada situ kita boleh tahu dah maklumat. Kita tengok contoh. Okey. Okey, contoh yang 17 ni, pembakaran aluminium dalam udara adalah seperti berikut. Okey. Okey, dia dah bagi di sini, dia bagi kat sini 4 Al pepejal 3O2 gas hasilkan 2 Al2O3. Okey. Ini persamaan kimia yang seimbang dalam keadaan pepejal ni, aluminium oksida. Okey, dari segi bahasa dia, perkataan kita kata 4 logam aluminium, pepejal logam aluminium bertindak balas dengan 3 mol oksigen gas menghasilkan 2 pepejal aluminium oksida. Itu dari segi tafsiran perkataan. Okey, soalan dia. Berapakah jisim aluminium oksida yang terhasil? Jika 5.4 gram aluminium dibakar lengkap dalam udara. Okey, So sekarang ni soalan dia tanya, kalau bagi 5.4 gram aluminium dibakar dalam udara, so berapakah jisim aluminium oksida yang terhasil? Inilah soalan-soalan stoikiometri. So dalam eksperimen kita akan gunakan jisim-jisim yang kita kehendaki. Contohnya kita ambil 5.4 gram aluminium, dan kita bakar. Jadi berdasarkan kepada persamaan kimia yang seimbang ni, kita boleh tahu hasil dia akan dapat berapa. Jadi berdasarkan persamaan kimia yang seimbang, 4 mol aluminium ni dia akan bertindak balas dengan 3 mol gas oksigen. Dan hasil dia adalah 2 mol aluminium oksida. So kita dah tahu dah perkadaran dia. Tapi sekarang ni dalam makmal kita akan gunakan jisim. Biasa kita gunakan jisim. Kita ambil logam aluminium, kita timbang. So tak kisahlah berapa pun, dalam kes ini kita 5.4 gram. Kemudian kita bakar dalam oksigen di dalam udara. So berdasarkan soalan ini, secara teorinya kita boleh buat pengiraan berapakah aluminium oksida yang akan diperolehi. Okay, kita boleh dapat dia. Jadi dengan menggunakan maklumat yang diperolehi daripada persamaan kimia yang seimbang. Okey, kita tengok kat sini. Okey, persamaan dia yang ni, persamaan dia, persamaan kimia yang seimbang. Okey, maklumat yang ada daripada persamaan ini adalah 4 mol aluminium. Okey. Okey, dengan guna 4 mol aluminium, kita boleh hasilkan 2 mol aluminium oksida. Dalam kes ini, oksigen ini kita tak perlu tahulah. Sebenarnya kita dapat satu maklumat pun sudah cukup berkaitan aluminium, dan dapat satu maklumat lagi untuk yang hasil dia itu sudah cukup. Tak semestinya dua-dua tu kena ada. Dalam kes tu sebab inilah oksigen tidak dimasukkan, sebab dengan hanya melibatkan aluminium dan juga hasil dia tu sudah cukup untuk kita mengira soalan yang ditanya. Okey, sekarang ni 4 mol aluminium, dia boleh hasilkan 2 mol aluminium oksida.
Jadi dalam soalan dia bagi kalau kita gunakan 5.4 gram, so berapakah aluminium oksida yang terhasil, jisim dia. Okey, so dalam kes ini apa yang kita kena buat, maklumat dalam soalan dalam bentuk mol, 4 mol. Tapi maklumat daripada persamaan kimia dalam bentuk mol, maklumat daripada soalan dalam bentuk jisim. So apa yang kita kena buat adalah kita kena tukarkan kita kena tukarkan jisim ini kepada bentuk unit mol. So cara dia adalah bilangan mol 5.4 gram aluminium. Okey, mencari bilangan mol bagi sesuatu unsur adalah jisim bahagi jisim molar. Jadi konsep mol kena kuasai, kena ingat formula. So 5.4 gram bahagi dengan 27 gram per mol, maka kita dapatlah nilai mol yang digunakan dalam eksperimen. So 5.4 gram tu jisim aluminium tu sebenarnya mewakili 0.2 mol aluminium. Okey. So kita dah dapat dah 0.2 mol aluminium. Jadi berdasarkan kepada persamaan 4 mol aluminium menghasilkan 2 mol aluminium oksida. Jadi kalau 0.2 mol aluminium, jadi secara logik pun kita boleh nampak asal dia 4 mol aluminium dia akan hasilkan 2 mol aluminium oksida. Jadi secara congak pun kita boleh tahu kalau guna 0.2 mol aluminium kita boleh dapat 0.1 mol aluminium oksida. Itu secara congak sebab dia mudah. Tapi kita kena tunjukkan jalan kerja. Jadi kita kena tunjukkan jalan kerja. Okey, sekarang ni 0.1 mol aluminium oksida. Okey, oleh sebab soalan tu dia minta ni jisim, jisim aluminium oksida. Jadi oleh kerana jisim aluminium oksida yang dihasilkan, so kita kena tukar macam ni. Okey. Daripada mol tadi kita sudah tahu bahawa 0.1 mol aluminium oksida yang akan terhasil. Jadi daripada 0.1 ni kita tukarkan kepada jisim. Jadi bila kita tukar kepada jisim, gunakan formula kimia, formula mol tadi, maka kita dapatlah nilai jisim yang dikehendaki, iaitu bilangan mol darabkan dengan jisim molar. Okey, so dapatlah jisim yang dikehendaki. Gunakan formula ni juga. Ni. Sebab kita dah ada bilangan mol. Jadi dapatlah jisim aluminium oksida apabila 5.4 gram aluminium dibakar dalam udara. Ini yang dipanggil sebagai numerical stoichiometry. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni pengiraan ini yang menjadi masalah besar kalau tidak difahami dengan sebaiknya. Jadi kamu kena buat banyak latihan. Sangat-sangat banyak latihan dan cikgu bagi tahu nanti dalam soalan peperiksaan, soalan-soalan macam ni banyak. Jadi kamu kena buat latihan untuk menguasai aspek pengiraan stoichiometry ini. Okey, so kita tengok beberapa contoh soalan yang ada dalam buku teks ni. Okey, kita ambil. Okey, kita ambil soalan yang ni. Kita ambil soalan ni kejap.
Okey, cuba tengok soalan ni. Okey, soalan ni penguraian kalsium karbonat oleh haba adalah seperti berikut. Dia dah bagi dah dia punya persamaan kimia. Dah bagi dah persamaan kimia iaitu kalsium karbonat CaCO3 berpejal. Bila dipanaskan, inilah hasil dia, kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Okey, dah dibagi persamaan kimia yang mewakili penguraian kalsium karbonat. Soalan dia, berapakah jisim kalsium karbonat yang diperlukan untuk menghasilkan 1.2 gram 1.2 desimeter padu gas karbon dioksida pada keadaan bilik. Okey, maklumat jisim atom relatif dah diberikan di atas. Formula Avogadro, isi padu molar pada STP dan pada keadaan bilik. Okey. Sekarang ni, soalan ni tanya, berapakah jisim kalsium karbonat? So, jisim kalsium karbonat, inilah kalsium karbonat ni lah kita nak cari. Okey. Berapakah jisim yang diperlukan untuk hasilkan gas karbon dioksida? Sebanyak 1.2 desimeter padu. Okey, so itu soalan. Sebelum kita jawab soalan tu, kita tengok dulu persamaan kimia ni. Maklumat apa yang diberi? Kita kena keluarkan dulu maklumat dia. Jadi semua kena ikut cara cikgu ni. Okey, keluarkan maklumat maklumat daripada persamaan kimia. Maklumat daripada persamaan kimia. Okey, so daripada persamaan kimia ni, okey, ini yang dah seimbang, maksudnya 1 mol, ni dia. 1 mol kalsium karbonat akan hasilkan berapa? 1 mol juga. 1 mol, di sini ada 1 maksudnya. 1 mol kalsium oksida. Dan juga yang ini 1 mol gas karbon dioksida. Okey. So dalam soalan dia bagi maklumat ni dengan yang ni. So kita tak payah gunalah kalsium oksida ni. So ni maklumat yang kita dapat. 1 mol kalsium oksida. So kita boleh ringkaskan dia. 1 mol kalsium karbonat diperlukan untuk hasilkan, kita boleh ringkaskan untuk buat pengiraan. 1 mol kalsium karbonat diperlukan untuk menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida. Okey. So ini maklumat yang sangat penting yang sudah kita perolehi daripada persamaan kimia. Okey. Sekarang ni kita tengok, soalan ni dia suruh cari jisim. Dia suruh cari jisim kalsium karbonat ni. Kemudian berapakah jisim yang sesuai untuk hasilkan 1.2 desimeter padu gas. Okey kamu tengok di sini ikut kehendak soalan dan juga maklumat yang ada dalam persamaan. Okey, semua persamaan kimia ni maklumat dia. Yang macam ni cara dia. Okey, berdasarkan pada kehendak soalan, jadi dia sebenarnya ada pelbagai cara lah tapi untuk memudahkan kefahaman macam ni daripada persamaan kimia diberikan maklumat berkaitan mol. Memang akan kita dapat dalam bentuk mol. Kemudian kita tengok dalam soalan kalsium karbonat ni dia nakkan dalam bentuk jisim. Manakala dalam soalan juga karbon dioksida ni dia bagi dalam bentuk isi padu. Dia bagi dalam bentuk isi padu. So maksudnya sekarang daripada mol ni kita kena tukarkan. Mol ni kita kena tukarkan kepada
bentuk jisim, mol ni kita kena tukarkan kepada perwakilan isi padu. Macam tu Kami ikutlah cara cikgu Mungkin cara buku tadi dia sama je Nanti kamu boleh tengok pilih mana yang sesuai lah dengan otak kamu Okey, kalau ikut cara cikgu macam ni, okey. Yang ini, okey. So mol, maklumat dan soalan jisim. Okey, apa yang kamu kena buat sekarang ni, tukarkan mol ni kepada jisim dahulu. Yang ini pula tukarkan mol ini kepada isi padu sebab kita ikut kehendak soalan. Okey, jadi sekarang ni 1 mol kalsium karbonat berapa jisim dia? Itu soalan ni. 1 mol gas karbon dioksida berapa isi padu dia? Okey, so dalam kes ni dia dalam keadaan bilik. Okey, keadaan bilik. Okey, jadi sekarang ni kita tukarkan dulu 1 mol kalsium karbonat, jisim dia bersamaan dengan berapa? Ingat balik konsep mol tadi yang kita dah belajar sebelum ni. Kalau 1 mol sesuatu bahan, 1 mol sesuatu bahan, jisim dia adalah bersamaan dengan apa? Siapa tahu? Bersamaan dengan jisim molekul relatif. So sekarang ni 1 mol kalsium karbonat, dia punya jisim dia adalah bersamaan dengan jisim molekul relatif. So kita kena kira lah jisim molekul relatif kalsium karbonat ni. Jadi kita tengok balik kalsium 40. Jadi kirakan GMR dia kalsium 40 tambah dengan karbon 12 tambah dengan oksigen darab 3. Aku boleh kira ni. Ni 52 campur 16 darab 3 48 So 48 jadi 100. Betul ke 100? Okey, 100 Okey, so sekarang ni kita dapat jisim molekul relatif untuk kalsium karbonat adalah 100. So 1 mol kalsium karbonat, jisim dia adalah 100 gram. Jadi kita tukarkan 1 mol ni, dia jadi macam ni. 100 gram kalsium karbonat. So samalah. 1 mol kalsium karbonat ni, dia kalau tukarkan kepada jisim, dia bersamaan dengan 100 gram kalsium karbonat. Okey. 100 gram kalsium karbonat ni, dia akan hasilkan 1 mol karbon dioksida gas. Jadi sekarang ni tukarkan pula mol ni kepada isi padu. Jadi 1 mol gas menempati pada keadaan bilik adalah ini dia, 24 desimeter padu per mol. Jadi bermaksud 1 mol gas karbon dioksida adalah bersamaan dengan 24 desimeter padu per mol. Jadi kita 1 mol ni tukarkan kepada isi padu yang sepadan iaitu 24 desimeter padu gas karbon dioksida. Okey, tu cara kita tukarkan mengikut kehendak soalan. Dalam soalan suruh tukar kepada jisim dan juga isi padu. So sekarang kita dah dapat maklumat yang kedua. Berdasarkan kepada kehendak soalan. Okey, ni maklumat ni berdasarkan kehendak soalan adalah daripada persamaan kimia. Okey. Jadi ini daripada persamaan kimia. Sekarang kita tengok balik maklumat daripada soalan. Kalau nak hasilkan 1.2 desimeter padu gas. Okey, dalam kes ini kita kata 24 desimeter padu gas karbon dioksida dihasilkan oleh 100 gram kalsium karbonat. So kita gunakan cara perkadaran matematik untuk memudahkan pengiraan. So daripada sini kita kaedah matematik lah 24 desimeter padu gas karbon dioksida akan dihasilkan oleh 100 gram kalsium karbonat.
So, apa yang berlaku dalam soalan, kalau nak hasilkan 1.2 desimeter padu karbon dioksida gas, okay, kaedah perkadaran, so maksudnya matematik so 1.2 dm padu bahagikan dengan 24 dm padu darabkan dengan 100. Okey. Yang ini bahagikan dengan ini darabkan dengan yang ini. So kita akan dapat pengiraan dia apa? Ini 1200 bahagi dengan 24. Di calculator. Dapat 5. 1200 bahagi dengan 24 calculator. Okey. 1200 pula. 120. 1.2 bahagi 24. Bahagi 24. Okey. So kita dapat, okey, kita akan dapat 5.0, ini tadi gram. Okey, kita akan 5.0 gram kalsium karbonat. So inilah jawapan dia. Jadi maksudnya soalan tadi tanya, berapakah jisim kalsium karbonat yang diperlukan untuk menghasilkan 1.2 desimeter padu gas? So jawapan dia adalah 5 gram. 5 gram kalsium karbonat yang diperlukan untuk hasilkan 1.2 desimeter padu gas oksigen. So beginilah bagaimana kita boleh membuat pengiraan berdasarkan kepada persamaan kimia yang seimbang. Jadi soalan boleh tanya macam-macam, tapi yang penting bagaimana kita mengeluarkan maklumat daripada persamaan kimia yang seimbang. So sebenarnya soalan di sini 1.2 ni kita boleh ubah macam-macam lah, tak kisahlah soalan ni apa pun, tapi yang penting ni maklumat yang penting kita dapat daripada persamaan kimia tu. Setelah kita tukarkan unit mengikut kehendak soalan. Itu yang penting. Soalan tu tanya apa-apa pun tak kisah sebenarnya. Okey. Boleh Okey, itu cara dia untuk membuat pengiraan, dan pastikan kamu buat banyak-banyak sangat pengiraan berkaitan dengan stoikiometri persamaan kimia ni. Ni ada soalan lagi, soalan 2, 3 dan 4. Soalan nombor 2 ni, zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik seperti berikut. Diberikan maklumat. Dah bagi persamaan kimia. Sebab peringkat sekarang kamu diberi persamaan kimia. Cikgu dah sebut tadi. Tapi bila kamu dah belajar banyak, tingkatan 5 nanti, soalan SPM, kebiasaannya dia tak bagi dah lah persamaan kimia ni. Dia bagi nama je. Kemudian produk tu nanti kamu kena fikirkan sendiri. Berdasarkan ilmu yang telah dipelajari. Dah dapat dia punya persamaan tu, dah tahu dia punya produk, buat persamaan, baru boleh jawab soalan. Jadi sekarang dia mudahkanlah, dia bagi saja. Sebab peringkat untuk awal ni kan, dibagi sebab nak belajar membuat pengiraan. Okey, soalan dia, berapakah jisim zinc yang harus digunakan untuk menghasilkan 0.5 mol gas hidrogen? So sekarang ni dia suruh cari jisim zinc yang perlu digunakan untuk menghasilkan 0.5 mol gas hidrogen yang ni. Siapa boleh buat? So kita cuba buat dulu, tengok soalan nombor 2 ni. Kita cuba buat sebelum kita berakhir. Sebabnya inilah tajuk yang last lah, subtopik yang terakhir. Untuk bab yang ketiga, pengiraan. Okey, masing-masing cuba jawab dulu soalan ni. Nanti cikgu tunjukkan.
Okey, so cuba buat dulu soalan ni. Okey, cuba buat soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik cair dan menghasilkan zinc klorida dan juga hidrogen gas. Okey. Pertama sekali, dalam soalan dia suruh cari jisim zinc. Okey, yang ni. Dan maklumat lain yang diberi adalah berkaitan dengan hidrogen gas. So, hidrogen gas yang ni. So, berdasarkan soalan, jadi kita gunakan dua maklumat ni je. Yang lain-lain kita tak payah guna untuk pengiraan. Jadi, walau bagaimanapun untuk kita belajar ni, kita kena tahu. So, daripada persamaan kimia ni, 1 mol zinc, kita boleh keluarkan maklumat. 1 mol zinc bertindak balas dengan 2 mol asid hidroklorik. Cikgu tak tulis dia punya ni. Hasilkan 1 mol zinc klorida dan juga 1 mol gas hidrogen. Okey. So kita kecilkan pencarian kita, iaitu 1 mol zinc akan menghasilkan 1 mol gas hidrogen. Okey, so kita dah kecilkan berdasarkan kehendak soalan. Okey. Jadi daripada sini kita dah dapat maklumat yang sangat penting, iaitu 1 mol zinc akan menghasilkan 1 mol gas hidrogen. Kita dah dapat maklumat kat situ. So sekarang ni tanyalah apa-apa pun sebenarnya soalan ni, maka kita boleh jawab insya-Allah. Jadi dalam kes ini dia suruh cari berapakah jisim zinc yang diperlukan untuk menghasilkan 0.5 mol. Ini soalan direct dah ni sebenarnya. Macam tadi susah kan yang sebelum ni tadi. Dia kena tukar kepada jisim isi padu. Yang ni tanya 0.5 mol. Dia tanya mol pula. Jadi kalau mol memang dah senang sangat lah. Kalau dah 1 mol zinc, hasilkan 1 mol hidrogen gas. Kalau 0.5 mol, ini tak payah pengiraan apa dah. Kalau 0.5 mol hidrogen gas, maka logik je lah 0.5 mol je lah zinc diperlukan. Ini senang lah sangat. Patutnya macam yang tadi tu. Okey, ni yang melibatkan penukaran. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3, satu sampel ferrum 3 oksida dipanaskan dalam aliran gas hidrogen berlebihan untuk menghasilkan 5.6 gram logam besi mengikut persamaan berikut. Hitungkan jisim sampel ferrum 2 oksida. Okey, kita buat soalan nombor 3.
Ini nombor 2 ni kita padam dulu. Yes. Tak perasan tak senang sangat. Okey, so cikgu minta kamu buat soalan nombor 3 dulu. Sebelum kita berakhir. Jadi untuk bab yang ketiga ni kita dah habislah ya. Tapi kamu kena banyak buat latihan. Sebab ini melibatkan pengiraan yang sangat banyak. Kena faham betul-betul. Okey. Okey, soalan nombor 3. Okey, formula kimia dia, persamaan kimia dia Fe2O3. Gas tindak balas dengan 3 hidrogen gas untuk hasilkan 2 mol ferrum dan 3 mol air. Okey. So ini persamaan kimia. Kita keluarkan dahulu maklumat. Kemudian pastikan maklumat dia dalam bentuk mol lah. Jadi yang ni 1 mol. 1 mol ferrum 3 oksida akan bertindak balas dengan 3 mol gas hidrogen. Yang ni dia hasilkan 2 mol ferrum dan 3 ini mol kena tulis mol dan 3 mol air. Okey. Ini maklumat yang kita dapat daripada persamaan kimia. Kemudian kita kecilkan maklumat berdasarkan kehendak soalan. Soalan ni dia suruh cari menghasilkan ni maklumat dia logam besi ferrum. Hitungkan jisim sampel ferrum 3 oksida. Okey, jadi maksudnya yang diperlukan ferrum 3 oksida dan juga ferrum sahaja. Yang lain-lain tak diperlukan. So, kita kecilkan pencarian maklumat kita ni. 1 mol ferrum 3 oksida dia akan menghasilkan 2 mol besi. Ferrum adalah besi. So kita dah dapat maklumat yang penting. Maklumat yang penting di sini. Okey. Jadi sekarang ni kalau soalan, kita tengok kehendak soalan. Maklumat yang dibagi adalah dalam bentuk jisim 5.6 gram besi. Kemudian dia suruh cari jisim juga untuk sampel ni. So maksudnya dua-dua ni dia nak cari jisim ferrum 3 oksida ni. Okey. Maklumat yang diberi adalah 5.6 gram ferrum. Okey. So apa yang kita boleh buat adalah daripada mol ni kita tukarkan kepada jisim. Mol ni kita tukarkan kepada jisim. So tukarkan kepada jisim. Kami ikut cari cikgu ni pun senang dah. Mungkin lebih faham lah. Mol tukarkan pada jisim sebab jisim itu kehendak soalan. Okey, so 1 mol ferrum 3 oksida ni jisim dia berapa? So bersamaan dengan JMR dia. Okey, so JMR dia kita tengok balik ferrum berapa. Ini tak perlu hafal lah. Alamak, mana tu? Okey, ferrum 56. Okey, kita nak kira dia punya JMR dulu. Ferrum 56 darabkan dengan 2 tambah oksigen 16 darab dengan 3. So 48 darab 112. Darab pula campur. So 112 campur dengan 48. So dapat 160. So JMR untuk
Ferrum 3 oksida ni adalah 160. Okey, so jadi 1 mol ferrum 3 oksida ni jisim dia adalah merupakan GMR bahan tersebut. So sekarang kita dapat 160 gram ferrum 3 oksida. Okey. So 160 gram ni samalah dengan perwakilan untuk 1 mol ferrum 3 oksida. Okey. So hasil dia akan hasilkan 2 mol. So ferrum ni ferrum ni dia punya jisim atom relatif dia 56. Ya. Jadi 1 mol ferrum 56 gram lah dia punya jisim. Tapi oleh kerana 2, so maksudnya 56 darab 2 lah. Sebab 2 mol kan. 1 mol jisim dia 56 gram. So kalau 2 mol adalah 112 gram. So daripada sini 112 gram ferrum. Okey, so sekarang kita dah dapat maklumat yang lagi penting ya, untuk soalan ini berdasarkan kehendak soalan. Ya. Kita dah tukarkan daripada mol kepada jisim. Ya. Okey, so sekarang ni soalan dia tanya adalah berapakah jisim ferrum 3 oksida ni kalau nak hasilkan 5.6 gram. Ya. Jadi kita dah dapat suatu perwakilan kadar yang sangat penting. Untuk hasilkan 112 gram ferrum ni memerlukan 160 gram. Jadi kita gunakan saja kaedah matematik kan. Macam cikgu, cara cikgu, sebab apa yang nak cari tu letak sebelah kiri lah kan. 112 gram ferrum. Okey. Dia memerlukan 160 gram ferrum 3 oksida. Ya. Jadi kalau ferrum tu adalah nak hasilkan 5.6 gram ferrum. So perkadaran dia berapakah ferrum 3 oksida yang diperlukan? Yang ini bahagikan dengan ini 5.6 gram bahagikan dengan 112 gram darabkan yang ini 160 gram. Okey. Ferrum 3 oksida. So berdasarkan kepada pengiraan ini kita akan dapat okey, so pengiraan ini 5.6 gram ni bahagikan dengan 112 gram ni. Okey, kalau kita tengok yang ni sebenarnya ini jisim bahagi dengan jisim molar. Kalau kamu tengok betul-betul Okey, so maksudnya jisim bagi jisim molar ni adalah bilangan mol. Cuma kita buat dia sebenarnya samalah Okey, darabkan dengan jisim bagi ferrum oksida ni. So kita akan dapat 0.05 mol darabkan dengan 160 gram. So kita akan dapat nilai dia adalah 8 gram ferrum 3 oksida. Itulah jawapan dia. Inilah cara pengiraan untuk mengira sebarang persoalan berkaitan dengan stoikiometri persamaan kimia. Okey, jadi di situlah penerangan kita berkaitan dengan persamaan kimia dan berakhirlah sudah tajuk bab yang ketiga, konsep mol, formula dan persamaan kimia. Jadi seperti biasa cikgu minta kamu jawab semua soalan. Jawab semua soalan di dalam daripada buku teks ni.
Okey, uji kendiri 3.4. Sila buat. Uji kendiri 3.4 untuk subtopik persamaan kimia ni. Okey, kemudian kamu sambung dengan sebab minggu depan, okey, minggu depan 2 minggu cuti, so kamu boleh buat ni. Tapi bab yang keempat cikgu akan minggu depan ada kelas walaupun cuti, sebab cikgu nak ajar bab yang keempat tu. Sebab soalan peperiksaan akan masuk sampai 4.3, 4.4 Jadi nanti minta untuk alert pada minggu hadapan supaya kamu tidak tertinggal. Okey, so cikgu minta semua buat soalan ni, semua sekali lah. Soalan penilaian prestasi 3 ni, soalan 1 sampai soalan 10. 1 sampai soalan 9 cukup lah. 1 sampai 9. Okey, kemudian dalam buku modul kimia pun sama juga. The whole question dalam bab yang ketiga. Okey, tolong buat Jadi jangan bermalas-malasan dalam hal ini. Minta untuk buat semua. Okey. So selepas ini cikgu minta yang hadir untuk tulis nama attendant dalam grup WhatsApp tu grup WhatsApp kimia untuk kehadiran. Please Sekarang ni ada 35 orang lah dalam ni. Maksudnya ada 9 orang tak hadir kat sini. Jadi tolong tulis semua sekali yang ada dalam ni untuk tulis kehadiran dalam senarai grup WhatsApp. Okey, itu saja untuk hari ini. Ingat minggu hadapan ada kelas lagi Google Meet, bukan bermaksud cuti. Masa akan diberitahu. Okey Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah duduk ni. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.